Entah bagaimana, entah kenapa, semakin hari kehidupan kita semakin menjadi macam satu bentuk perlumbaan antara satu sama lain. Daripada anak-anak kecil sampailah kepada yang dewasa. Kalau anak-anak tu kita tengok siapa yang dah boleh bercakap, siapa yang dah boleh hafal bacaan dalam salat pada usia 4 tahun, kalau lebih awal 3 tahun, dan kita saling berlumba-lumba di atas perkara tersebut. Kalau ambil exam, siapa yang resultnya lebih baik, siapa yang lebih mencapai pencapaian yang membanggakan. Demikian juga terbawa-bawa mindset perlumbaan ini sampai ke tahap apabila kita dewasa. Kita sampai kepada sebahagian ataupun satu umur tertentu, masyarakat meletakkan standard pada umur sekian sepatutnya dah kahwin, sepatutnya dah ada anak. So kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita yang mungkin sebaya dengan kita, dah berpasangan, dah beranak pinak, tapi kita rasa kita stuck. Pasangan pun belum bertemu, apatah lagi anak. Ada orang yang pada sekian-sekian umur pangkatnya dah demikian, tangga gajinya dah sekian-sekian, tapi kita mungkin umur sama, pendidikan latar belakangnya pun sama, tapi kita masih lagi bertukar-tukar kerja. Kita masih lagi tidak ada pendapatan yang menentu. Dan ini semua boleh create so many pressures, tekanan-tekanan yang kadang-kadang melumpuhkan semangat, yang menyebabkan kita somehow suffer satu bentuk downward spiral yang kita rasa macam susahnya nak keluar daripada mindset perlumbaan ini, perbandingan-perbandingan yang dilakukan. Jadi kita hari ini nak bincangkan satu nama Allah Subhanahu Wa Taala yang saya sendiri personally sewaktu membacanya, mendengar tentangnya, menghadam setakat yang saya mampu dengan kadar yang begitu cetek ini, dia memberikan sedikit kelegaan, dia memberikan sedikit rasa macam dipujuk, iaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muqaddim dan juga Al-Muakhir. Tuhan yang maha mendepankan sesuatu dan Tuhan yang menangguhkan sesuatu. Dan dalam konteks yang kita ceritakan tadi, senario, ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala dalam skedul hidup dia, Allah depankan banyak benda dan belakangkan banyak benda yang lain. Dan demikian juga hidup kita, ada benda yang Allah depankan, ada Allah belakangkan ataupun tangguhkan sebagian perkara. Sebab tu yang first kita kena clearkan adalah kita tidak berlumba dengan siapa-siapa pun dalam hidup ni. Kerana kita semua ada jalan cerita yang tersendiri, unik dan berbeza. Dan apabila kita obses dengan compare dan berlumba dengan orang, kita akan hilang upaya, tenaga untuk menikmati jalan cerita hidup kita sendiri. Dan apatah lagi, sikit masa lagi kita akan menyambut hari raya, kita akan berjumpa sanak saudara. Kadang-kadang ada soalan-soalan yang ditanya itu, mungkin mereka nak jadikan modal untuk mulakan bersembang, tapi boleh jadi di sudut kita yang mungkin menganggap itu satu benda yang memberikan rasa inferior, memberikan kita rasa tidak senang, kita rasa offended dengan soalan-soalan. Contohnya macam bila nak kahwin, ni dah habis belajar ni bila nak kerja, kalau dah kerja bila nak beli rumah, kalau dah beli rumah bila nak itu dan ini. Takkan habis soalan itu kerana ada satu paradigm yang mengukur kehidupan ini dalam bentuk perbandingan dan perlumbaan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muqaddim, kalau kita lihat daripada huruf Qaf, Dal dan Mim, adalah sesuatu yang berada di depan, yang dikedepankan. Dia juga boleh bermaksud Allah promote something. Allah kalau kita dalam konteks kita bekerja, kita dapat promotion, maksudnya kita dinaikkan pangkat, kita didepankan kedudukan kita. So itu daripada huruf akar Qaf, Dal dan juga Mim. Al-Muakhir pula adalah daripada huruf akar Alif, Kha dan juga Ra, iaitu berlawanan dengan mendepankan tadi. Dia boleh menjadi ditangguhkan, dibelakangkan dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan, mari kita selesaikan dulu beberapa perkara yang kita anggap sebagai message yang terpenting. Yang pertama, para ulama menyebut dengan memahami nama Allah Al-Muqaddim dan juga Al-Muakhir. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran yang menyentuh soal Muqaddim dan juga Al-Muakhir, dia berkisar tentang segerakan, kedepankan amal-amal saleh yang kita boleh lakukan, jangan tangguhkan. Misalnya dalam surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63 ayat yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala
memberitahu dalam ayat tersebut, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infaklah dan belanjakanlah, dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada engkau. Bayangkan, Allah bagi tahu rezeki yang kita ada tu bukan kita punya pun, Allah juga yang bagi. Daripada apa yang Allah bagi, Allah kata bagi sikit kepada orang lain, kepada tujuan lain yang baik. Infakkan. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum salah seorang daripada kamu didatangi kematian. Sebelum ajal tiba, Allah kata segerakan berinfak. Kerana kalau selepas dah mati, akan berkata orang-orang yang telah mensia-siakan peluang tersebut, yang tangguh-tangguh kemudian tidak infak, fayaqula rabbi laula akhartani, wahai Tuhan, kalau kau berikan aku sedikit penangguhan, akhartani ila ajalin qarib, satu waktu yang singkat je, ya Allah, beri aku sedikit waktu, fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku nak berinfak dan aku nak termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Sebab tu ramai yang kita ingat, oh nanti dah banyak duit aku akan infak, nanti dah ada banyak waktu aku akan luangkan. No, habit itu di-develop waktu kita ada sedikit. Waktu kita bagi sedikit, nilainya lebih besar apabila kita memberi. Dan apabila kita rasa susah, nilainya lebih bernilai apabila kita beri waktu kita rasa susah nak bagi. Dan orang yang dilatih sewaktu dia ada sedikit, dia boleh memberi. Orang yang telah terlatih, inilah sewaktu dia ada banyak, dia akan ada hati nak bagi. Kerana kita tak tahu bila ada harta banyak, kita sangka macam kita akan boleh bagi banyak. Oish, kalau ada harta banyak, ketamakan dan greediness yang kita ada ni, ia akan berada di level yang berbeza. Dan ramai sahaja orang yang ada banyak, lebih susah dia nak bagi. Dan pengalaman saya, hidup macam dua alam dengan kalangan orang-orang kaya, dan ada ketika menyantuni dan duduk dengan orang-orang yang miskin. Kadang-kadang kita nampak kepemurahan orang miskin itu jauh lebih besar, kerana dia merasai sakitnya lapar, dia merasai deritanya keseorangan tanpa sokongan dan bantuan. Dan bila orang susah ni, dia tahu ada orang yang lagi susah atau orang yang sama susah dengan dia, dia lebih rela, dia lebih cepat untuk berkongsi dan menginfakkan apa yang dia ada. Dan daripada nama Allah Al-Muqaddim dan juga Al-Muakhir, kita kena seize the opportunity. Apabila ada saja peluang untuk melakukan kebaikan dalam apa saja bentuk, kita ke depan dan segera melakukan kebaikan tersebut. Dan dalam dimensi yang satu lagi adalah Allah SWT promote. Ada orang yang Allah promote dia dengan kelebihan dalam bentuk harta. Ada orang yang Allah promote dia dalam bentuk dia mempunyai kelebihan ilmu. Ada orang dalam pelbagai aspek lain, skill-skill yang tertentu. Semua kita Allah SWT ada bagi something special. Jangan compare. Mana ada singa yang compare dengan ikan, sedih singa tu sebab dia tak boleh berenang. Demikian juga ikan takkan compare dengan burung, dia sedih, burung boleh terbang. Semuanya ada kelebihan dan fungsi yang berbeza-beza. Jadi gunakan kelebihan yang kita ada dan jadikan itu sebagai platform untuk kita kejar redha Allah, dan Allah akan promote kita. Allah akan muqaddim. Al-Muqaddim akan promote kita ke depan dengan kita mencapai pencapaian, kepuashatian, dan juga kita find our purpose dalam aspek yang Allah SWT beri kita istimewa lebih berbanding orang lain. Tapi orang lain ada keistimewaan mereka yang berbeza pula. Dan yang terakhir tadi yang kita sebut adalah kita kena jadikan nama Allah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir ini sebagai satu nama yang kita renungkan. Kita faham Allah kedepankan, Allah kebelakangkan, mengikut ilmu dan kebijaksanaan Allah SWT. Kita mesti belajar untuk percaya kepada timing Allah SWT. Trust the timing. Ada benda yang kita rasa sepatutnya kita nak, kita rasa macam tak bolehkah aku jadi normal je macam orang lain, yang mana orang ni dah capai sekian-sekian pencapaian pada usia ni, aku pun nak capai. Tapi Allah SWT design dan plan, dan Allah SWT ada timing yang perfect. Dan untuk pujuk diri kita yang mungkin kita rasa macam kita inferior, kita ketinggalan kebanyakan waktu, kita pujuk diri kita dengan nama Allah Al-Muqaddim dan juga Al-Muakhir, yang mana kita trust Allah SWT ada timingnya dan jalan cerita kita adalah berbeza. Ada satu doa yang Nabi SAW ajar.
Dan mungkin ramai yang belum pernah dengar ataupun belum pernah amalkan, iaitu doa yang kita baca selepas kita masuk ke tahiyat akhir. Kita baca tasyahud kita, kemudian kita baca selawat Ibrahimiyah kita. Sebelum bagi salam, Nabi SAW ada ajarkan doa-doa yang untuk kita baca sebelum kita bagi salam. Dan salah satu doanya adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini saya bagi homework lah kepada rakan-rakan. Page Instagram Hijrah @Pondah Sunyi dah tu. Dah lama tak ada homework, tak ada orang yang interact dan engage. Jadi kalau kita lihat dalam Hisnul Muslim, buku yang saya sering kali ulang sebagai buku yang tajuknya Perisai Muslim, buku tentang doa-doa daripada Al-Quran dan Sunnah. Selepas kita membaca tahiyat, sebelum kita memberikan salam, kita pause kejap, kita ambil momen tu untuk berdoa. Dan itu salah satu momen yang mustajab doa. Dan Nabi SAW ajarkan satu doa. Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunkanlah dosaku yang dahulu dan yang kemudian. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampunkan dosa aku yang aku lakukan secara sembunyi, yang aku sembunyikan, dan juga yang aku lakukan secara terbuka, yang aku zahirkan. Wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Yang aku telah melampaui batas, telanjur melakukannya, dan yang engkau lebih tahu daripada aku. Ada dosa yang kita pun tak tahu kita buat, dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu. Dan dalam doa ni kita minta, ya Allah, ampunkan yang terdahulu, yang terkemudian, yang tersembunyi, yang terbuka, yang melampau, dan juga yang engkau lebih tahu daripada aku. Kemudian kita kata antal muqaddim. Engkaulah yang mendahulukan, engkaulah yang dahulu. Wa antal muakhir, dan engkaulah yang mengakhirkan, engkaulah yang menangguhkan. La ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Siapa yang boleh jumpa teks doa ini, boleh buat satu Insta story, post ataupun komen di bahagian Spotify tu. Letakkan teks dan terjemahan doa. Moga-moga kalau ada satu orang yang baca, dia print screen atau dia copy paste dan dia hafal. Dan dia baca setiap kali dia salat, selepas dia baca tasyahud, sebelum dia bagi salam, dia baca doa tu, pahalanya akan terus mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan amal tersebut. Semoga Allah SWT berikan kita satu paradigm yang baru, bahawa kita perlu trust, kita perlu percaya dengan timing Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawal segala perkara, yang mendepankan dan juga yang membelakangkan. Dan kita fokus untuk menikmati hidup kita mengikut jalan cerita yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan special untuk kita. Allah Al-Muqaddim, Allah Al-Muakhir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.